بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizqan tayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT dapat kita bertemu pada malam ini untuk kita kembali menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab kecil yang bertajuk Agar Selamat daripada Syaitan, yang memuatkan dua perbahasan, iaitu bab pertama pada menyatakan syaitan dan tipu dayanya. Alhamdulillah, kita telah selesai menjelaskannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita kesemuanya. Dan sekarang kita berada pada bab kedua, iaitu bab terakhir, iaitu bagaimana agar selamat dari godaan syaitan dan tipu dayanya. Sebuah panduan yang besar faedahnya di dalam kita menjaga diri kita daripada tipu daya syaitan. Dan Islam telah mengajarkan kepada kita panduan yang sangat komprehensif, lengkap dan sempurna. Maka barang siapa yang berjalan di atas panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka dia telah menghidupkan salah satu daripada cabang-cabang ajaran Islam yang hendaknya kita beristiqamah di atasnya. Apatah lagi hal yang menyelamatkan kita daripada tipu daya musuh nombor satu kita selama-lamanya, iaitu syaitan dan sekutu-sekutu serta bala tenteranya, sebagaimana yang Allah Ta'ala ingatkan kita di banyak ayat. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu adu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maksudnya apa? Jangan jadikan dia sebagai rakan, teman, ya, ataupun menjadikan dia sebagai pendamping, pembimbing, contoh teladan, kerana semuanya itu membawa kepada kerugian. Allah Ta'ala mengingatkan kita, wa may yattakhidhish syaitan, ya, wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain daripada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata. Baik, kita berada pada bab yang kedua, dan kita berhenti sebelum ini, iaitu pada jalan yang ke berapa? Jalan yang ke-17, ya, cara atau yang jalan yang ke-17. Jalan yang ke-16. Jalan yang ke-16 iaitu pada subtajuk, iaitu E. Dan sekarang kita akan lanjutkan pada subtajuknya F, iaitu muka surat 87 di bawah, ya, tajuk yang ke-16. Poin yang ke-16 iaitu sengaja menyalahi atau menyelisihi syaitan. Iaitu ini adalah perkara yang dituntut, perkara yang diwajibkan bagi seorang mukmin, agar dia hendaklah menyelisihi segala perbuatan syaitan. Dan itulah di antara makna keimanan yang benar kepada Allah. Sebab itu bila kita belajar tentang rukun bab yang berkaitan dengan iman, apa makna iman? Al-iman adalah, iaitu, ya, al-iqrar bil lisan, at-tasdiq bil qalb, ataupun at-tasdiq bil jinan,
wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi maksiatis syaitan. Ya. Jadi iman itu adalah apa yang ditasdikkan dengan hati. Itu pengakuan dengan hati. Iaitu aku beriman kepadamu ya Allah. Dia mengakui bahawa Allah adalah Rabb. Ya, dia sebagai adalah Rabb, dia adalah al-ilah. Ya, dia yang wajib diibadahi. Kemudian diucapkan dengan perkataan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan, perlaksanaan. Dan iman itu memiliki ciri khusus, iaitu dia naik. Ya, dan kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sentiasa memastikan iman kita meningkat dari satu tahap ke satu tahap. Ya. Dia bagaimana dia naik? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Dan Allah telah menjelaskan ketaatan itu dalam bentuk ibadah. Dan kita telah mengetahui bahawa ibadah itu adalah, iaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al az-zahiratu wal batinah. Ya. Kemudian ya, iman itu juga dia turun. Wayang kusu dia turun. Yang kus dengan bagaimana? Dengan iaitu taat kepada syaitan. Maknanya melakukan maksiat. Jadi kita dilarang. Jadi ini adalah perkara yang penting yang hendaknya setiap muslim yang mukmin berjalan di atasnya. Ingat, kewajipan kita adalah setiap hari berusaha untuk mempertingkatkan keimanan. Ya, bagaimana nak mempertingkatkan iman? Iaitu dengan mempertingkatkan amal soleh. Tak cukup dengan yang wajib. Ya, kita istiqamah di atasnya, dan itu adalah tuntutan wajib hukumnya. Berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang telah diatur. Ya. Jadi sungguh menjadi kewajipan seorang muslim untuk dia memperhiasi hidupnya dengan dia melaksanakan sekuat tenaganya. Ya, mesti ada peningkatan dari sudut apa? Aturan kehidupannya yang kita sebut, iaitu sunnah operating procedure. Istilah moden adalah istilah Nabi SAW, iaitu sunnah Nabi SAW. Dan kita telah sebut sunnah Nabi SAW adalah ibadah. Dan sunnah Nabi SAW itu terbahagi pada dua, iaitu sunnah yang wajib, ya, dan sunnah yang sunat. Yang inilah banyak orang mengabaikan sunnah yang sunat. Kerana apa? Kerana di minda mereka telah memiliki persepsi yang salah. Kerana terikat dengan hukum yang 5. Hukum yang 5 salah satunya adalah sunat. Apa yang mereka faham tentang sunat? Buat dapat pahala, tak buat tak apa. Jadi tak apa itu menyebabkan mereka tak bersungguh-sungguh, tak teruja untuk berbuat. Padahal sepatutnya mereka memahami sunat itu adalah buat berpahala, kalau tak berbuat berugi selama-lamanya. Kerana banyak yang sunnah yang sunat itu kita mampu melakukannya. Contoh, keluar rumah baca apa, masuk rumah baca apa, itu kan mudah semua sekali. Ya, kecuali barangkali ada di antara sunnah itu yang berat. Ya, seperti puasa sunat, dia ringan bagi setengah orang tapi berat bagi ramai orang. Begitu juga solat malam, dia berat bagi kebanyakan orang, ringan bagi sedikit orang. Tapi yang semua orang mampu melakukannya, maka hendaklah dia memberikan perhatian pada jurusan itu. Baik, itu sebagai mukadimah. Sekarang kita masuk pada lanjutan penjelasan pada poin yang ke-16, iaitu bahagian F muka surat 87, iaitu menghindari ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan atau nama-nama yang disenangi oleh syaitan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala, fa inna law taftahu amala syaitan." Apabila sesuatu musibah menimpa kamu, ya, musibah adalah satu perkara yang rata-rata tidak disukai oleh manusia. Tak kira dia beriman atau dia tidak beriman, kerana manusia tak suka payah, tak suka susah. Ya, kalau boleh hidup dia nak senang sepanjang usia. Ya, tapi ya, aturan kehidupan manusia Allah telah tetapkan. Ya, dia tidak berjalan di jalan yang lurus. Ada masanya selekor, ada masanya menurun di bukit, ada masa menaiki bukit, ya, dan pelbagai lagi. Maka hidup manusia itu berliku-liku. Ya, tidak satu hala, banyak halanya. Itulah namanya ujian. Jadi kalau ditimpa ujian, janganlah engkau mengatakan seandainya aku dahulu melakukan itu dan ini. Jadi perkataan kalau ni, kalau lau tu dia jadi bahasa Melayu. Kalau dia ambil lau saja. Ya, lau bahasa Arab. Lau seandainya, jika.
sekiranya. Maknanya apa? Berandai-andaian perkara yang telah lalu. Ya, akan tetapi katakanlah, ya, ini adalah takdir Allah. Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Jadi ini adalah ucapan yang syar'i. Ini adalah ucapan yang merupakan salah satu daripada sekian banyak yang tak terhitung sunnah Nabi SAW dalam bentuk ucapan. Betapa ramai manusia yang melalaikan ucapan ini, ya, sehingga mereka menggantikannya dengan perkataan-perkataan yang tidak menepati sunnah Nabi SAW. Walaupun tak salah, tapi yang salahnya dia telah menukar, mengganti ucapan yang syar'i yang ada daripada Nabi SAW. Dia gunakan perkataan yang selain daripada itu. Sebab itu yang terbaik bagi kita adalah iaitu mengikuti contoh Nabi SAW. Jadi ucapkan kalau apa saja yang kita tak suka, ya, qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Contoh begini. Dulu kan dah pesan pergi daftar untuk divaksin. Ya. Tu kan dah kena COVID. Kalau daftar itu hari, insya-Allah kebarangkalian nak kena kurang. Apatah lagi, tu kan mak ayah kita ziarah dia. Ya, kita dia, ya, pembawa carrier kita mana tahu. Kamu darat, tak boleh kata begitu. Ya, tiba-tiba ayah dia, mak dia terkena, ya, positif. Asbab daripada dia, anaknya itu yang keluar bekerja. Ya, balik, ya, terjangkiti mak ayah dia. Jadi kalau itu berlaku, kata apa? Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ataupun baru ni anaknya mengambil keputusan peperiksaan SPM. Target nak dapat 5A, tengok-tengok 1A pun tak ada. Itulah. Tak nak dengar cakap. Orang suruh belajar rajin-rajin. Inilah akibatnya. Nampak tak? Ni biasa kan ucapan begini? Jangan ucap begitu. Ibu bapa, anak ucapkanlah qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Sebab apa? Segala yang berlaku itu adalah di bawah ketentuan Allah Ta'ala. Kadang kita nak berbuat A, tetapi nyatanya kita berbuat B. Ya, ini semuanya adalah di bawah aturan Allah. Dan ingat, apa yang berlaku itu bukan berlaku secara kebetulan. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita belajar dalam bab rukun iman yang ke-6, iaitu beriman dengan takdir Allah yang buruk dan yang baik. Jadi Allah Ta'ala ajar kita bagaimana menghadapi apa saja yang kita hadapi, yang kita lalui, ya, khusus dari jurusan ditimpa musibah, sesuatu perkara yang kita tak senangi. Maknanya apa yang kita expect tak dapat seperti mana yang kita expect, yang kita harapkan. Kita letak sasaran sekian, tapi yang terhasil adalah berbeza. Maka ucapkanlah qadarullah. Maknanya apa? Kita bergantung pada Allah. Ya, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita berusaha, kemudian kita berserah kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Allah ajar dalam Quran. Baik. Jadi ini adalah satu adab yang sangat agung terhadap Allah Ta'ala. Ya, jadi apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Hal ini kerana sesungguhnya perkataan seandainya membuka perbuatan syaitan. Kalau seandainya, syaitan akan datang apa? Datang keraguan-raguan, datang keputusasaan, datang penyesalan, akhirnya stres, ya, akhirnya hilang akal, akhirnya tak berprestasi, akhirnya diserang penyakit kemurungan, ya, akhir-akhirnya boleh mengungkapkan perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Itu dia syaitan. Sikit-sikit dia menggeserkan seseorang jauh daripada ingat kepada Allah. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi SAW, dia berkata, saya diboncengi di belakang Nabi SAW. Ya, kemudian lalu binatang tunggangannya terpeleset. Macam kita dah tengah berjalan, tiba-tiba kaki kita tergelecuh. Tergeleceh. Apa? Tergelecuh. Terpleot. Pakai kasut terpleot. Tergeleceh. Tergeliat kaki. Tergeliat dia. Tergeliat dia kaki. Dia tergeliat kan? Perlu jumpa tukang urut pula. Ya. Sehingga dia berkata, celaka syaitan. Dia marah pada syaitan. Maka Rasulullah SAW bersabda, la takul ta'isyash syaitanu fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithlal bait wa yaqulu bi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dzalik tasaghara hatta yakuna mithlaz zubab. Lalu Nabi SAW terus tegur, janganlah engkau berkata celaka syaitan. Ya, kerana apabila engkau mengatakan hal itu, maka syaitan membesar sehingga sebesar rumah. Sambil berkata, ini dengan kekuatanku. Tetapi katakanlah olehmu bismillah, dengan nama Allah. Apabila engkau mengatakan hal itu, maka syaitan mengecil hingga sebesar lalat. Ini hadis yang sangat agung, imani.
Kerana dia menjelaskan Nabi SAW, orang di antara akhlak buruk boleh dilihat manusia lisannya. Ya, perkataan celaka ni adalah perkataan yang buruk, perkataan yang menunjukkan akhlak yang kasar. Ada orang dia suka cakap celaka pada orang. Dia celaka. Dan lebih parah, dengan izin. Banyak orang yang mulut yang kotor, celaka, babi, macam-macam. Dia keldai, bodoh, ya, apa lagi, bengong, apa lagi. Perkataan yang seumpamanya, yang uruh masyarakat menganggap perkataan itu tak sepatut keluar. Jangankan orang yang preman, ya, di kalangan orang-orang yang berilmu, para ustaz umpamanya, jangan sekali-kali menggunakan perkataan seperti itu. Celaka. Ada ceramah celaka, bodoh. Kerap diulang bodoh. Walaupun dengan alasan, ini bahasa dialek masyarakat. Tapi masyarakat juga tidak menyetujui perkataan itu. Kerana mereka tahu perkataan itu perkataan yang hina, perkataan yang kasar. Ya, cuba lihat Nabi SAW. Tidak menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Kecuali extreme case, itu pun atas perintah Allah. Nabi SAW menggunakan perkataan-perkataan yang lunak, yang penuh hikmah. Ya, bahasa sopan. Sebab tu akhlak seseorang itu boleh dinilai dengan bahasa-bahasa yang dia guna pakai. Ya, bahasa-bahasa orang awam, orang-orang jahil, orang-orang yang perangainya buruk, tak sepatutnya dipakai oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama. Hendaklah mereka menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai dengan, ya, kepribadian dan apa yang mereka sampaikan. Jadi ini celaka syaitan. Padahal kalau ikut logik akal boleh saja, betul kan? Marah tahap ekstrim daripada syaitan. Tapi Nabi SAW tak ajar demikian. Tak ada faedah kamu mencelakakan dia. Sebab apa? Dia tu memang celaka. Istilahnya. Ya, lebih teruk daripada itu. Dilaknat oleh Allah. Masya Allah. Tapi Nabi SAW ajar kita apa? Baca Bismillah. Ini contoh lagi. Tengok. Nabi SAW bila dia ajar Bismillah, maka kita jangan baca Bismillah. Tak perlu kita sempurnakan Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat tak perbahasan tentang tasmiyah dan basmalah? Sebut nama Allah setakat Bismillah dalam beberapa tempat, betul kan? Sebelum masuk tandas, sebelum keluar rumah, nak menyembelih, makan, dan ini yang keempat. Jadi kalau kita ditimpa musibah, ya, biasanya celaka syaitan ni datang daripada apa? Amarah. Marah, betul kan? Marah. Jadi jangan, tak perlu kita nak marah syaitan. Marah syaitan dengan cara apa? Iaitu membesarkan Allah. Bismillah. Sebab apa? Sebab apa yang berlaku tadi itu adalah semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Boleh faham tu? Ya, jadi jangan menggunakan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Guna Bismillah. Maka apa akibat? Syaitan terkalahkan. Dia mengecut jadi kecil je, seperti lalat. Jadi kita telah berjaya menewaskan syaitan. Dengan apa? Ucapan. Jalan yang ke-17. Meyakini kelemahan syaitan. Ya. Syaitan tu dia bukan kuat. Dia dhaifun jiddan. Ya. Tu. Dia sangat lemah. Sebab apa? Ya, sebab dia mudah dikalahkan. Bagaimana mudah dikalahkan? Cukup dengan tadi contoh. Bismillah, dia sudah terkalahkan. Allah Ta'ala berfirman, Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Tu Allah sebut. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Sebenarnya lebih lemah daripada sarang labah-labah. Betul atau tidak? Sebab syaitan kita sudah ketahui, ya, dia terlaknat, diusir daripada syurga, dan Allah jatuhkan hukuman ultimum, ya, iaitu apa? Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya, dan tipu daya syaitan ini semuanya adalah fata morgana yang boleh diketahui. Ya, namun manusia banyak terjatuh dan tertipu. Kenapa? Terkasima dengan janji-janji manis. Itu berhati-hati dengan, ya, sesiapa saja yang membawa janji-janji manis. Orang tua-tua buat satu peribahasa, ibarat menanam tebu di tepi bibir. Luar biasa peribahasanya. Muafaqah dengan syariat. Berhati-hati. Syaitan tu kerjanya begitu. Nanti pembantu syaitan tu Dajjal pun macam tu juga. Tu. Ya, menjanjikan bulan dan bintang, syurga lagi. Ya. Tu. Tapi hakikatnya adalah neraka, kesengsaraan. Telah dikemukakan hadis yang menyebutkan bahawa syaitan tidak dapat membuka pintu yang terkunci, nampak? Dan syaitan tidak mahu berpapasan dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pada satu jalan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Takut dia pada Umar radhiyallahu an.
Inilah keistimewaan. Salah satu keistimewaan Umar radhiyallahu an. Kenapa? Umar radhiyallahu an orang yang teguh berjalan di atas aturan, ya, ajaran dan hukum Allah Taala. Ya, seorang yang pemberani, seorang yang tegas, ya, seorang yang, ya, hatinya lembut bila berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah Taala. Munajatnya kepada Allah, tapi bila berkaitan dengan, ya, kepimpinan, menguruskan manusia, menegakkan hukum Allah, beliau radhiyallahu an adalah seorang yang sangat tegas, ya, sehingga dia adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat dekat pada Nabi SAW. Dua orang yang memiliki karakter yang saling lengkap melengkapi di sisi Nabi SAW. Abu Bakar radhiyallahu an seorang yang penuh hikmah, lemah lembut. Ya, Umar radhiyallahu an seorang yang tegas. Ya, kedua-duanya benar di sisi Nabi SAW, saling lengkap melengkapi. Namun dalam situasi tertentu, terkadang Nabi SAW memilih pandangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, terkadang Nabi SAW memilih pandangan Umar radhiyallahu an. Baik, Umar radhiyallahu an sangat tegas terhadap orang yang melanggar syariat, orang yang menipu, ya, orang munafik, orang Yahudi dan sebagainya. Kalau Umar radhiyallahu an, hukum dia nak cantas dia, bunuh. Dan sebenarnya sesuai dengan aturan syariat. Tapi ada masalah dalam situasi tertentu, Nabi SAW lebih setuju, cenderung dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitulah orang-orang yang hebat yang berada di sekeliling Nabi SAW. Dan Nabi SAW tahu bagaimana nak memanfaatkan potensi diri yang ada pada setiap sahabat Nabi SAW yang memiliki karakter yang berbeza, yang saling lengkapi. Itulah kehebatan leadership of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-18, membentengi diri daripada syaitan, di antaranya dengan zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adla ashri riqabin wa kutibat lahu mi'ata hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalik hatta yumsiya walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, ya, sampai akhir, yaitu tidak ada ilah, yaitu sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah, ya, dan tidak ada sekutu baginya, la syarikalah, dan bagi Allah Ta'ala itu adalah, ya, miliknya kerajaan dan baginya segala puji-pujian, dan dia maha berkuasa. Allah itu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu, ya, sebanyak 100 kali setiap hari. Maka hal itu setara dengan memerdekakan 10 hamba sahaya, dan dicatat baginya 100 kebaikan, dan dihapus darinya 100 kesalahan. Dan bacaan ini menjadi pemelihara baginya dari syaitan di hari itu hingga petang hari. Tidak ada seorang pun yang datang dengan sesuatu yang lebih utama dari apa-apa yang ia bawa, kecuali seseorang yang melakukan hal itu lebih banyak dari yang ia lakukan. Ini di antara contoh sunnah Nabi SAW. Tapi hairan dan pelik, orang suka mengalihkan, berpaling daripada sunnah yang satu ini, daripada sekian banyak sunnah Nabi SAW yang sahih, dengan dia mengamalkan amalan-amalan yang dia ijazahkan, kononnya atas nama ijazah daripada gurunya, yang tidak ada puncanya. Bukan daripada hadis, bukan daripada Quran, tapi punca katanya gurunya dapat daripada mimpi. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang batil, yang ditipu oleh syaitan. Ya. Kenapa? Kerana agama itu telah cukup. Masuk akal tak? Bila ada amalan yang datang daripada Nabi SAW yang sahih, beserta dengan keutamaan dijelaskan daripada Nabi SAW, maknanya apa? Beramal dengan amalan yang datang daripada Nabi SAW itu adalah confirm 100%, pasti yang diterima bila memenuhi syaratnya. Kalau Nabi SAW kata baca zikir ini 100 kali, maka padanya tercatat 100 kebaikan, itu kan fadilat, dan dihapus darinya 100 kesalahan, ya, itu sudah satu nikmat yang sangat agung. Pasti, jelas. Tengok ni, riwayat pula, hadis riwayat Bukhari, sahih, tidak diragukan lagi. Tiba-tiba dia ganti dengan amalan tu gurunya. Tu guru dia pun buat satu gubahan zikir
kemudian dia pun ijazah kepada guru muridnya. Ni istilah ni jangan tertipu. Banyak orang tertipu, khususnya orang awam. Kita lihat dalam media sosial, kadang dihantar ya, ijazah daripada syekh sekian-sekian, ijazah daripada tuan guru sekian-sekian, ijazah daripada ustaz sekian-sekian. Ya, seolah-olah ijazah itu menempati kedudukan yang lebih tinggi daripada Nabi SAW. Jangan tertipu dengan istilah itu. Ya, ijazah itu tiada nilainya apabila tidak muwafaqah dengan Nabi SAW. Pelik be ajaib. Ya, ijazah itu bukan bukti keilmuan dan kebenaran, bukan. Ya, melainkan ijazah yang dikeluarkan di universiti. Itu benar. Tazkiyah terhadap pencapaian pelajar, diiktiraf dia. Dia dah lulus cemerlang, boleh menjalankan profesionnya. Ya, ambil jurusan kedoktoran, keluar dapat ijazah. Tak diragukan lagi. Dengan kelulusan tertentu. Keluar dalam jurusan akidah dan tafsir, tak perlu diragui lagi lah. Kenal universitinya, diiktiraf dunia. Kalau Malaysia, recognize under MQA dan sebagainya, apa nak diragukan lagi? Dari segi ijazahnya. Ini tengok tu guru yang bagi ijazah. Ya, lihat muwafaqah tak dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tengok-tengok tidak ada daripada Nabi SAW. Nabi SAW tak ajar demikian. Tiba-tiba dia nak menguatkan ya, ilmu yang dia nak sampaikan tu. Ini ijazah. Jangan tertipu. Ini cara talbis iblis. Sehingga banyak orang awam berbangga, saya amalan saya dapat ijazah daripada tok guru. Tengok ijazah kamu, amalan apa? Rupa-rupanya tak ada satu pun yang muwafaqah dengan ya, wirid-wirid, zikir-zikir yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ni camkan ni. Sebab itu kalau kita nak beramal dengan zikir-zikir, ya, maka lihat. Ya, sebab para ulama telah menyusun, telah menghimpun zikir-zikir itu. Maka cukup dengan apa yang dicukupkan oleh Allah Ta'ala menerusi Nabi SAW. Maka sebab itulah di antara perkara yang sangat urgent di zaman kita ini adalah kerana banyaknya fitnah-fitnah yang datang daripada agamawan ini, yang mengijazahkan amalan itu, amalan ini, sampai ada ijazahnya barang siapa yang berzikir sekian, umurnya panjang sampai 300 tahun. Masuk akal ke? Masuk akal ke? Sehingga satu hari dia tak baca, maka hari itu dia mati. Umurnya berapa? 300 tahun. Mulianya dia berbanding Nabi SAW. Itu dari segi logik akal pun tertolak. Tapi orang bila sudah taksub, ditipu sebegitu sekali, percaya, maka dia pun beramal. Ya. Nabi SAW yang mengajarkan pada kita pelbagai zikir dan sebagainya. Berapa usia Nabi SAW? 300 tahun. Padahal lebih layak Nabi SAW itu 3000 tahun. Tapi 63 tahun saja Nabi SAW wafat. Para sahabat Nabi SAW ada yang umurnya 400, 300. Tak ada, Masya Allah. Wahai orang awam, jangan swastakan agama kamu kepada agamawan. Agamawan itu dia bukan Nabi. Apatah lagi agamawan di zaman sekarang. Tak sama dengan agamawan pada zaman salaf. Mereka adalah orang-orang yang hatinya terikat dengan akhirat, tidak terkasima dengan dunia. Jadi teliti dan perhatikan. Setiap orang itu hendaklah ditimbang dia, ucapannya, perbuatannya dengan Nabi SAW. Ini kaedah yang sangat ya, terang dan jelas. Jangan tertipu. Ini ijazah daripada tok guru saya, ini habaib saya bagi, Habib. Ya, ini semuanya adalah tipu daya syaitan kepada orang. Ya, kita sudah dicukupkan agama ini dengan apa yang telah dicukupkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, biarlah kita berzikir sikit. Oi, kami ni ahli zikir 10,000 ni setiap hari. Kurang-kurangnya 70,000 kami berzikir la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni. Ya, 10,000 juga satu hari. Mana datang? Mana datang? 10,000 ni angka ni mana dia datang? Sebab itu suatu amalan itu kita nak kenal sunnah atau tidak, menerusi satu jalan, iaitu menetapkan apa yang tak ditetapkan oleh Nabi SAW. Kerana Nabi SAW adalah peletak dasar dalam beribadah, sempurna, lengkap. Kalau kata Nabi SAW, dengan zikir ini baca 100 kali, ya, maka dapat sekian-sekian, berbuat. Siapa yang lebih baik di antara kamu dengan Nabi SAW? Faham tak ni? Ya, kalau perkara itu baik, tentu Nabi SAW telah memerintahkan umatnya baca 70,000, baca 100,000. Tidak, Nabi SAW sebut baca 100 kali. Maka kita pun demi taat, tunduk, patuh, 100 jugalah kita buat. Itulah namanya copy paste. Itulah namanya al-ulama warathatul anbiya, pewaris. Apa makna pewaris? Dia terima sebiji apa yang datang daripada Nabi SAW, dan sebiji itulah juga dia sampaikan kepada orang. Tidak dia kurangi, tidak dia tambahi, tidak dia ubah suai. Inilah agama. Inilah keturunan agama. Dan agama ini tetap terjaga.
Maka beruntunglah orang-orang yang menjaga agama dan dia berjalan sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa halusnya tipu daya syaitan sehingga sebahagian manusia terjatuh, terperosok, terjerepuk di dalam dakapan tipu daya syaitan. Dia merasakan indah dalam beramal, berzikir, rupa-rupanya dia telah mengikut aturan syaitan yang menipu dayanya. Wal iyazubillah. Boleh faham? Jadi sebagaimana kita sebut, di zaman sekarang sangat urgent untuk kita mempelajari sunnah Nabi SAW. Dalam bentuk apa? Aturan di dalam dia berzikir, ya, dia berucap. Ya, Masya Allah, ini perkara yang banyak diabaikan. Maka barangkali setelah kita selesai kitab ini, kita akan mempelajari bab ini. Ya, kita sentiasa berbicara, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, menghidupkan sunnah. Tapi sunnah itu tidak hidup pada diri kita. Ya, contoh dari segi aktiviti harian kita. Betapa banyak yang kita tinggalkan. Contoh, orang yang bermusafir, bila dia nak keluar rumah, apa ucapan yang akan dia ucapkan kepada orang yang akan dia tinggalkan, dan apa orang yang ditinggalkan itu ucapkan pada orang yang akan tinggalkan itu. Ada ucapan. Ya, bila berhenti di satu tempat, apa yang dia ucapkan banyaknya. Jadi ini perkara-perkara yang sepatutnya menjadi silibus setiap Muslim. Ya, dalam keluarga, di sekolah, sepatutnya diajar subjek ini. Inilah yang membentuk, ini dipanggil apa? Character building, personality development yang diabaikan. Lalu mereka ganti dengan, ya, ajaran-ajaran, dipanggil civic dan sebagainya. Ya, tata susila. Ya, padahal Islam telah sempurna dan lengkap. Maka kita kembalikan Islam itu di posisi yang benar. Ya, alangkah indahnya nanti, ya, mudah-mudahan kita dapat mempelajari salah satu kitab. Ada banyak kitab yang menjelaskan tentang SOP hidupan harian seorang Muslim. Contoh, 1001 amalan dalam sehari, Hisnul Muslim, ya, amalan, ya, sepanjang tahun. Ya, dah banyak para ulama dulu karang kitab-kitab itu. Nanti kita pilih salah satunya dan kita akan pelajarinya secara tuntas. Mudah-mudahan, ya, ianya akan termasuk dalam bab mengakrabkan diri kita dengan sunnah Nabi SAW yang sepatutnya menjadi amalan harian 24 jam sepanjang usianya. Maka itu merupakan salah satu daripada tugas yang telah dia tunaikan terhadap hak Nabi SAW, iaitu ittiba'ur Rasul. Yang ke-19, iaitu berdoa. Di samping isti'azah, yang ini meminta perlindungan, maka doa termasuk obat yang bermanfaat dalam mengusir dan mengalahkan syaitan. Rasulullah SAW seringkali berdoa memohon keselamatan dari keburukan syaitan. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa apabila Rasulullah SAW nak tidur di malam hari, maka beliau SAW membaca doa, Bismillahi wada'tu jambi, Allahumma gfirli zambi wa akhsi syaitani wa fukka rihani waj'alni fin nadiyyil a'la. Ya. Dengan nama Allah aku letakkan lambungku, meletakkan badan kita ni nak tidur. Ya. Sebelah kanan tidur, betul kan? Ni bahagian ni. Starting tidur ni di sini. Ya. Ya Allah, ampunilah dosa aku. Jauhkanlah syaitan. Ya, syaitanku, bebaskanlah diriku dan jadikanlah aku di tempat perkumpulan yang tinggi. Ayat ini perinciannya nanti akan dipelajari dalam aturan hidup seharian, aktiviti yang bernilai ibadah. Sebab itu seorang yang bijak dan cerdas, dia ingin meraih sebanyak kebaikan untuk dijadikan bekalan untuk dia bawa dalam perjalanan pemusafirannya di dunia. Bila dia sampai ke destinasinya, iaitu di alam barzah, dia banyak sudah bekalan yang dia bawa. Dan salah satu bekalannya adalah bagaimana dia nak memanfaatkan setiap saat dalam kehidupan hariannya, diatur dengan perkara-perkara yang mendatangkan pahala yang merupakan bekalan dia, modal utama dia. Tengok dalam bab tidur saja banyak. Ya, barangkali kita tak dapat nak buat semua. Ya, ketika nak tidur, ketika terkejut lepas tu tidur, ketika tidur semula, kita kebangun semula, nanti ada banyak. Ya. Sekurang-kurangnya jika kita tidak dapat melakukan kesemuanya, sekurang-kurangnya kita telah mempelajarinya. Mempelajari itu sebagai pintu pembuka untuk kemudian harinya Allah akan memudahkan kita. Tapi kalau kita langsung tak ambil tahu dan tak mahu tahu, bagaimana Allah akan buka untuk kita melaksanakannya? Sekurang-kurangnya kita dapat pahala dengan mengilmuinya, walaupun kita tak beramal dengannya. Barangkali kita tidak beramal dengan amalan ini, tapi kita membuka pintu untuk orang lain beramal dengannya. Boleh faham? Dalam bab sunat ni, kita berbicara, kita tak berbuat, tidak menjadi satu kesalahan. Ya, sebab apa? Kita dalam berbuat itu, kita berniat juga untuk berbuat, tapi disebabkan kemampuan. Tapi kita mempelajarinya itu sudah dapat pahala. Ya.
Dan bila kita mengajak manusia kepadanya dan orang itu dia mampu melakukannya, sebab ada di antara orang dia tidak alim semana tinggi mana pun, tapi Allah bagi dia istimewa, iaitu dia mampu melaksanakannya. Betapa banyak orang seperti itu. Ustaz yang menyampaikan ni belum tentu dia buat, dan kebiasaannya banyak yang dia tak buat, tapi orang yang mendengar itu lebih banyak berbuat daripadanya. Masya Allah. Nampak tak? Jadi ustaz yang menyampaikan tu dapatlah sedikit kongsi pahala dengan orang yang berbuat. Sebab itu hendaklah sentiasa kita berdoa kepada Allah, iaitu agar Allah mempermudahkan, meringankan kita, memampukan kita untuk melakukan. Sebab itu setiap orang, khususnya yang mengajar, ketika dia mengajar, dia menyampaikan, sebenarnya dia tujukan pada dirinya. Sebenarnya dia sedang mendesak dirinya, mendorong dirinya dengan ucapan yang dia keluar, ya, supaya dia berbuat. Ya, supaya dia berbuat. Itu cara dia mendakwahkan dirinya. Bukan ketika dia menyampaikan itu, ya, bermakna dia telah berbuat, tidak. Ya, tapi dia ingin berbuat, begitu juga orang yang mendengarnya juga sama-sama berbuat, sama-sama meraih pahala. Semoga Allah Ta'ala mempermudahkan, ya, kita untuk menghidupkan dan melaksanakan apa yang telah kita ilmui. Baik, jalan yang ke-20, jalan yang terakhir. Tidak bepergian sendirian. Maksudnya apa? Keluar bermusafir seorang. Ini under normal condition. Tapi kalau dalam keadaan darurat, sulit. Betul kan? Dalam urusan kerja umpamanya, kita keluar outstation seorang. Memang susah nak keluar berdua. Ya. Tapi umumnya kalau kita boleh keluar tidak bersendirian, itu yang terbaik. Kenapa? Ketika bersendirian dengan berkumpulan, ya, risiko untuk terjatuh dalam perkara-perkara pelanggaran lebih besar kalau seorang. Tapi kalau ramai, selamat dia. Itu adalah perkara yang sudah dimaklumi. Syaitan sangat berkeinginan untuk menyesatkan manusia yang sendirian, terpisah dari jamaahnya, terutama apabila ia dalam perjalanan yang jauh dari kampung halaman. Contoh, kita outstation, duduk hotel seorang-seorang. Siapa tahu apa kita buat dalam hotel? Nampak? Atau kita pergi keluar negara, ya, overseas, pergi atau urusan kerja, pergi seorang-seorang. Risiko tinggi tak berbanding dengan berdua? Jangankan risiko tinggi dari urusan agama, urusan dunia pun risiko tinggi. Kalau berlaku apa-apa pada kita, orang rompak kita, orang tangkap kita, orang bunuh kita, siapa yang tahu? Itu benarlah Allah Ta'ala tu dia maha mengetahui apa yang akan dialami oleh hamba-hambanya. Ya, syaitan sangat berkeinginan. Sebab apa? Bila bersendirian, syaitan mudah untuk menghasut. Duduk seorang-seorang, buka channel tu, buka channel ni. Ni dekat Amerika, ni kat Chicago, ni siapa tahu? Ya, channel banyak situ, kau tekan je. Bukan ada orang tengok. Tu. Lebih mudah. Tapi kalau ada kawan seorang, tak jadi, malu dia. Hai, ustaz, perangai macam ni, rupanya tengok TV rupanya dia. Contoh. Selamat dia. Ya. Dibisikkannya perbuatan maksiat dan kemungkaran dengan alasan tidak ada orang yang mengenalnya dan tidak ada keluarga yang melihatnya. Nampak tak? Keluar luar negara, nak pergi ke kelab malam boleh, ya, nak pergi ke pub boleh, ke disco boleh, nak pergi ke tempat-tempat larangan boleh, semua boleh. Kecuali dalam keadaan darurat, sebab tu kena buat persiapan betul-betul. Ya, sebab itu kita sangat heran melihat di zaman sekarang anak-anak perempuan keluar tanpa mahram, seorang-seorang keluar negara. Masya Allah. Dia tak sepatutnya berlaku. Apatah lagi backpacker, dia seorang-seorang je perempuan. Dengan bangganya upload perjalanan musafir. Musafir, dia tak panggil musafir, dia panggil traveller, solo traveller, backpacker. Dengan begitu bangganya, padahal dia sedang membuka pintu-pintu dosa yang banyak untuk dia, mengumpul dosa-dosa. Sebab apa? Larangan. Ada larangan. Dilarang bermusafir tanpa mahram. Ya. Yang hanya ditegakkan di satu tempat aja larangan. Di mana? Di mana? Takkan tak tahu. Saudi nak pergi umrah haji mesti ada mahram. Syarat. Tapi kadang ada juga orang buat penipuan. Dia kata ni mahram saya, padahal bukan. Masya Allah, pergi tempat untuk beribadah buat penipuan. Kan bahaya tu. Tu. Sebab hadis tu, jaga supaya apa? Jangan timbul ni bencana, terutama yang wanita keluar bersendirian. Dia betapa banyak manusia. Kita kata zaman sekarang dah aman. Mana boleh aman? Kalau kebarangkalian 0.001 tu dia, menyesal pun tak guna. Berlaku tak? Berlaku. Orang perempuan pergi hilang, tak jumpa lagi dah. Sampai sekarang tak jumpa. Ada? Dia bukan berhilangan sedikit atau banyak. Dia adalah menutup pintu. Jangan berlaku. Dibisikkannya perbuatan maksiat dan kemungkaran dengan alasan tidak ada orang yang mengenalnya dan tidak ada keluarga yang melihatnya. Rasulullah SAW bersabda, Ar-rakibu syaitanun
Warrakibani syaitana. Ya, syaitanani wassalasatu rakbun. Seorang pengendara, musafir lah, orang yang berpergian, orang yang bermusafir, yang sedang berperjalanan adalah syaitan. 2 orang berpergian adalah 2 syaitan. 3 orang yang kemudian barulah dinamakan rakbun, kafilah yang berpergian. Ini adalah ya, situasi yang kita dituntut. Bermusafir dalam bentuk ganjil 3 orang. Tapi suasana dah berubah, situasi dah berubah. Dia tak sama lagi dulu. Di zaman dulu memang orang bermusafir, berkabilah, pergi berniaga. Dulu situasi tak sama. Sekarang sulit dah. Sebab pekerjaan zaman sekarang ni dah melampaui batas. Melampaui batas apa? Tidak ada aturan lagi dah. Kerja semuanya bermotifkan memenuhi hawa nafsu dunia. Dunia tak pernah sunyi. 24 jam manusia bekerja. Betapa manusia di zaman sekarang terlalu hubud dunia. Betul kan? Dulu ada waktu malam istirahat. Ya, tak ada kerja shift malam. Sekarang apa profession yang tidak ada? Ya. Kecuali kita kata profession tu perlu di zaman sekarang. Memang perlu sebab zaman sekarang dah berbeza muamalah manusia. Ada profession yang perlu 24 jam. Tapi sebenarnya ada profession yang tak perlu 24 jam, tapi demi untuk memenuhi keuntungan duniawi dia buat ya 24 jam. Sebab apa? Sebab demi meraih sebanyak-banyak mungkin keuntungan materialistik. Ya, sebab dunia sekarang dunia materialistik. Bukan dunia yang mengajar untuk qanaah, siapkan perbekalan saja. Ada profession yang memang 24 jam. Hospital kena 24 jam. Ya, polis 24 jam. Kapal terbang tu 24 jam dia. Sebab waktu dunia tak sama. Ada. Tapi ada yang tak perlu pun 24 jam. Kita boleh atur. Contoh, restoran kita. Ya, kedai runcit. Yang pergi 24 jam tu buat apa? Siang sudahlah. Malam untuk kita beristirahat. Untuk kita bermunajat dengan Allah Ta'ala. Tapi bila dah jadi begitu, itu essential ke? Di sisi Allah tak ada essential. Masya Allah. Cukuplah kita mencari rezeki di siang hari. Ya, pukul 7 sampai pukul 7 petang. Sudah. Ya. Nak apa lagi banyak sangat duit? Nampak tak? Cukup sekadarnya. Sebab tu ya, Islam mengajar kita tentang nilai dunia. Tentang kewajipan berusaha untuk menjadi orang yang qanaah. Cukup. Tak perlu tertipu dengan dunia. Sebab tu hobi dunia ni ada batasan. Jangan melampaui batas. Ya. Hobi dunia itulah menyebabkan hubud dunia. Hobi dunia yang melampaui batas. Contohnya, orang yang suka koleksi kereta antik macam-macam, penuh rumah dia. Orang yang suka koleksi basikal, penuh rumah dia. Untuk apa dia koleksi semua itu? Ya. Kalau dia koleksi tu untuk bisnes, jual, lain cerita. Ni tak, simpan 10 tahun. Penuh rumah. Masya Allah. Habis masa di situ. Tiap-tiap hari lap basikal. Pagi petang tengok berkilat. Ya, tak boleh debu sikit, lap dia. Nampak? Tertipu oleh syaitan dengan pembaziran waktu. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW melarang kafilah berpisah-pisah ketika singgah di satu tempat dalam perjalanan. Baik untuk istirahat sebentar atau untuk menginap. Kita tengok ni dalam realiti berlaku kan? Berlaku pada isteri Nabi SAW dalam bermusafir. Itu bukan sengaja. Ya, Aisyah radhiyallahu anha turun daripada kenderaannya untuk buang hajat. Aisyah radhiyallahu anha ni kecil dia, ringan. Kemudian dia sampai masa nak bertolak. Tolak dengan sekali. Ya, tapi ringan, tak rasa apa atas tenda dia tu. Dia ringan, tak rasa jalan. Tengok-tengok, tertinggal. Ada sahabat Nabi SAW yang terakhir. Tengok-tengok ada seorang wanita. Langsung dia suruh naik atas kenderaannya, dia duduk di depan, tarik dia. Itulah peristiwa hadis Raif. Ya. Orang munafik mengambil peluang itu. Tengok ada contoh. Itu terhadap isteri Nabi SAW menjadi contoh teladan. Itu tak sengaja. Kalau sengaja, lagi parah. Nampak tak? Ya. Singgah. Hari ini para wanita tak takut langsung jalan seorang-seorang. Malam-malam buta pun dia berjalan. Dia berjalan seorang-seorang balik kerja. Kemudian kalau kena sesuatu dengan orang lelaki, salah orang lelaki pula. Salah kamu tu mendedahkan diri. Ya, sebagai punca. Malam-malam bukan gelak-gelak berjalan, lorong keluar pergi sana pergi sini. Tak, pukul 3 pagi ada lagi. Pukul 11 malam berjalan dengan beraninya, menakjubkan. Ya, Masya Allah. Padahal bukan tempatnya malam. Masya Allah. Diriwayatkan daripada Abu Tha'labah Al-Khushani bahawa apabila manusia singgah dalam satu perjalanan pada satu tempat, maka Amru radhiyallahu anhu berkata, dahulu pernah Rasulullah SAW singgah di satu tempat dalam perjalanan. Maka para sahabat radhiyallahu anhu pun berpencar di lereng-lereng atau lembah-lembah. Dulu bila sampai satu tempat, ya,
Para sahabat ni dia berbincang daripada dia pergi masing-masing jalan, tengok mungkin nak pergi tengok sungai ke apa contohlah. Lalu apa kata Nabi SAW? Inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wal awdiyah innama dzalikum minasyaitan. Sesungguhnya berpisah-pisahnya kamu di lereng-lereng dalam malam ini merupakan perbuatan syaitan. Nabi SAW disebut, Masya Allah, terbukti. Tengok orang pergi camping-camping tu, dia yang ramai kan, tiba-tiba dia jalan seorang, hilang ni, sesat dah hutan. Nampak tak? Syaitan menyesat tu. Dia kabur, tak nampak. Betapa banyak kita lihat kisah-kisah dulu, orang tu cerita, jalan-jalan, tiba-tiba tak nampak macam-macam. Rupanya bukan. Pusing-pusing tempat yang sama juga. Tu dalam hutan, tempat tu syaitan nak menyesatkan manusia, jin pun banyak. Lepas tu masuk hutan, baca doa. Orang tua dulu tak ajar. Dia ajar masuk hutan, tok nenek moyang minta tumpang ladu, cucu nak masuk. Mentera itu, mentera ini. Itu syirik. Minta kepada sesuatu selain daripada Allah yang hanya Allah Ta'ala saja mampu melakukannya. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka semua. Nampak? Jadi bila bersendirian, maka musuh lebih senang untuk menangkap. Betul kan? Jadi bersama. Sebab itu dalam musafir ni, sunnah mesti ada dilantik ketua. Bila berdua, bertiga, siapa yang jadi ketua? Dia yang akan beri arahan. Bila sampai satu tempat, ada peringatan. Okey, kita turun dah sini sampai. Jangan lupa baca doa. Jangan jalan bersendirian. Tengok mak ayah ni kadang ada anak-anak kecil dan sebagainya. Sampai anak dia biar berjalan. Ajak lagi hilang. Ajak lagi tangkap dia orang. Itu banyak berlaku. Nampak tak? Tambah-tambah tempat begitu. Ramainya orang jahat. Mata-mata yang sedang menunggu peluang. Dan banyak kes-kes seperti itu berlaku. Dia duduk sibuk dekat pasar raya, duduk belik-belik kain itu kain ini, anak dia lepas. Jangan lagi hilang anaknya. Sebab tu zaman sekarang sampai orang ikat anak ke tangannya. Betul lah tu caranya. Supaya jangan berlaku seperti ini. Sebab syaitan akan cari jalan di situ. Pelbagai cara dia buat. Kita pergi tempat-tempat keramaian ni. Pergi pasar umpamanya, pasar burung. Bawa anak kecil. Bawa juga berjalan nak mengenalkan pasar burung. Macam mana ni ikan kembung, ikan temenung semua. Itu darurat. Darurat jangan boleh bawa. Kalau tak darurat jangan dibawa. Tempat seperti itu. Tempat yang jin banyak, syaitan banyak. Tempat yang mana Allah Ta'ala kurang diingati. Sebab tu Nabi SAW ajar baca doa la ilaha illallah dan seterusnya. Betul kan? Ditulis sejuta kebaikan. Nak masuk pasar raya ada bacaan. Nampak tak? Nabi SAW ajar semuanya. Sebab apa? Tempat-tempat itu adalah tempat-tempat di mana berlakunya banyaknya penipuan. Jadi syaitan mengambil peluang dan sebagainya. Jadi sesungguhnya berpisah-pisahnya kamu di lereng-lereng dalam malam ini merupakan perbuatan syaitan. Maka setelah itu para sahabat sentiasa berkumpul antara satu sama lain apabila mereka singgah di satu tempat dalam perjalanan. Sampai-sampai dikatakan bahawa seandainya dihamparkan untuk mereka satu kain, niscaya akan cukup untuk mereka semuanya. Pelajaran berharga daripada ini apa? Para sahabat bila telah sampai satu sunnah, mereka beramal. Itulah dia. Mereka faham maksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulun la yu'zab. Abdun la yu'bad. Rasulun bal yuta'u wa yuttabaq. Ini prinsip agung dalam bab akidah. Nabi SAW seorang hamba maka tak boleh seorang rasul maka tak boleh didustakan. Apa yang kita wajib lakukan adalah iaitu taat dan ikut. Tengok para sahabat telah menegakkan prinsip ini, 3 prinsip ini. Mereka percaya. Percaya. Ini ghaib, ni perkara ghaib. Syaitan akan bawa kamu, menyesatkan kamu dan sebagainya. Dan betapa banyak orang yang misalkan dia berkumpul mandi-mandi, dia tak seronok tengok kawan dia mandi kat situ, dia pun berdaya kat atas. Tengok-tengok lemas. Nampak tak? Kalau dia lemas itu, siapa nak tolong dia? Sebab tu kena bersama. Tempat-tempat seperti itu jangan terlampau bergembira, seronok. Tengok kawan dia terkapal-kapal macam nak lemas, dia ketawa. Dia kat kawan tu main-main, tengok lemas betul. Tu, 2 benda, jangan bermain-main. Jangan bermain-main dan yang satu lagi, jangan pula dipermain-main. Masya Allah. Syaitan tu, tipu daya. Masya Allah. Tempat-tempat seperti itu adalah tempat-tempat di mana syaitan banyak berkeliaran. Maka Nabi SAW ajar kita masuk hutan apa nak baca. Sebab tu di dalam hutan banyak mengingati Allah, membesarkan Allah, jangan membesarkan syaitan. Yalah besarkan syaitan, dia bergira hora-hora, lupa pada Allah. Tahulah kita bagaimana ketaatan generasi salaf kepada petunjuk Rasulullah SAW. Dan kita tahu pula bagaimana perbezaan generasi mereka dengan generasi setelahnya. Itulah beza generasi dulu. Mereka adalah orang yang bersegera dalam menghidupkan sunnah Nabi SAW.
dan tak berpaling daripadanya bila mereka telah mengetahuinya. Adapun kita berpaling sejauh-jauhnya, tidak cinta pada sunnah Nabi SAW, tidak berusaha untuk menjadikannya sebagai pakaian kehidupan. Apatah lagi yang lebih parah, ya, yang mereka mahu juga orang-orang yang mahu beramal, tapi beramal dengan amalan yang bukan daripada Nabi SAW, daripada orang-orang yang mereka atas namakan agama. Sungguh ini musibah dari dua jurusan. Ya. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan daripada tipu daya syaitan beserta bala tenteranya dan dari makar-makar mereka. Ya. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ikhlas. Selesailah sudah perbahasan daripada kitab kecil ini agar selamat dari godaan syaitan, di mana pengarang ataupun menghimpun yang menghimpunkan kitab ini, yang menutupnya dengan permohonan pengharapan doa kepada Allah, yang juga merupakan permohonan kita, iaitu semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita kesemuanya daripada tipu daya syaitan. Khususnya bila? Khususnya ketika kita berada di keadaan apa? Sakratul maut. Supaya di situ Allah tetapkan iman kita, teguhkan kita di atas kalimat thayyibah, ya, kalimat tauhid, mati di atasnya. Dengan itu diampuni seluruh dosa-dosa, ya, dengan itu Allah menerima kita. Dan semoga kita termasuk dalam doa ataupun di dalam ayat yang Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat ya kitab kecil ini, ya, yang besar faedahnya, dan semoga menjadi bahan rujukan kita, ulang kaji kita, agar sentiasa kukuh kuat kita dari sudut keilmuan dan pelaksanaan, agar hidup ini berjalan di atas aturan, ajaran dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam dua jurusan, iaitu menegakkan perkara yang wajib, yang kita panggil sebagai sunnah yang wajib, dan menegakkan, berusaha sebaik mungkin semampu tenaga kita untuk menghidupkan sunnah yang disunatkan, iaitu amalan-amalan yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, yang insyaAllah, yang mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan dan keluasan untuk mempelajarinya, ya, bagaimana aturan kehidupan kita setiap hari, sehari semalam. Mudah-mudahan dengan itu kita termasuk di dalam firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, ayat ujian, bukti seorang itu cinta kepada Allah, dia ikut Nabi SAW. Dia ikut maknanya apa? Menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladan, contoh, the best example to be followed by us. Ya, inilah dia azam dan, ya, iltizam kita untuk tetap berjalan di atas jalannya Nabi SAW. Ya, sebagaimana Allah sebut dalam Quran, iaitu laqad khalaqna, tentang pada Nabi SAW. Contoh uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Semoga kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan akhlak Nabi SAW dan juga amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wallahu alam. Semoga Allah memperkenankan dan memberkahi, ya, apa yang telah kita pelajari. Semoga ilmu yang kita pelajari daripada awal kitab sampai akhir kitab bermanfaat dan berberkah, dan ianya menjadi salah satu daripada amalan soleh kita yang bernilai di sisi Allah Ta'ala, dan merupakan amalan yang berterusan bila kita berada di alam barzakh, sebagaimana sabda Nabi SAW, ilmun yantafa'u bih. Wallahu alam. Dengan itu kita berharap dan berdoa semoga Allah Ta'ala terus memberikan kita hidayah, istiqamah di atas jalannya, jalan Nabi SAW, dan mati di atasnya, sebagaimana doa Allahumma ahyina wa amitna ala al-islam was sunnah. Dan dengan itu, ya Allah, akhiri kalam kita dengan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dapat bersama dengan Nabi SAW dalam syurga, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.